PMX, PKR. Beberapa kali dia nak jumpa Presiden PAS kerana nak diusahakan ada gabungan di antara PKR dengan PAS. Dia ajak PAS join. Hanya tahu umum saja, lepas tu baru nak kaji. Ada raja formula, tapi hari ini sudah tak jadi raja. Kalau kita ambil alih kerajaan, kita akan boleh mampu untuk bina negara ini. Saya percaya daripada T15 kita dah turunkan kepada T10 dan kita akan tengok julat bukan saya tiru dia, dia tiru saya. Boleh jadi selepas ni nanti PAS akan bergabung dengan mana-mana parti, akhir bentuk kerajaan. Cuma daripada ahli PAS yang ramai tu, yang muda mungkin tak ramai. Saya sebut tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dengan Hard Talk with Halim Romli. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video khas ini. Dan untuk sokongan jangan lupa hadiahkan super tank. Kenal dengan anak muda ini? Saya pasti kita kenal sangat-sangat. Seperti kamu yang pernah menjadi mantan banduan, sedangkan bekas banduan pun dilantik menjadi Perdana Menteri. Kami anak muda Malaysia sanggup turun ke jalan raya seperti kamu buat dahulu untuk menjatuhkan kamu, menyedarkan rakyat dan merampas kembali kerajaan daripada kamu. Ya, Bahan-bahan binaan. inilah dia Afnan Hamimi Taib Azimuddin, ahli parlimen daripada PAS Al-Ustaz dan juga Ketua Pemuda PAS sekarang. Saya akan kongsikan satu forum ataupun ceramah beliau yang terkini di Rengit Johor semalam mengenai isu-isu politik semasa. Antaranya melibatkan pihak kita Anwar Ibrahim dan Raja Formula Rafizi Ramli. Dan ini cerita mengenai kononnya Anwar Ibrahim PMX berjaya untuk nak bergabung dengan PAS selepas dia menjadi Perdana Menteri. Betul ke? PKR. Beberapa kali dia nak jumpa Presiden PAS. Ni ayah cik sebut dalam ucapan-ucapan. Pernah pergi sampai ke Terengganu, nak pergi ke Rusila, tapi gagal pertemuan tu kerana nak diusahakan ada gabungan di antara PKR dengan PAS. Dia ajak PAS join. Ada cakap-cakap sebut mereka pun tak berapa lama nak bertahan dengan UMNO sebab UMNO ni ada isu banyak, liability. Jadi lebih baik kita tinggal UMNO ni, kita ambil PAS sebab PAS ni besar, PAS ni kuat, PAS ramai, maka boleh strong kerajaan. Dan yang ini beliau menyentuh mengenai Raja Formula. Dengar cara dia mengejek Rafizi Ramli. Macam aku nak pelengkong kau. Yang jadi kerajaan yang tidak tahu mentadbir, hanya tahu umum saja, lepas tu baru nak kaji. Ada raja formula, tapi hari ini sudah tak jadi raja. Formula pun tak tahu bagaimana, raja pun tak tahu bagaimana. Dulu dia duk sebut macam-macam. By right sebenarnya kalau kita nak turunkan harga barang, kita kena penuhkan kantung rakyat, sebab by right kita akan dapat sebenarnya untuk, kalau kita ambil alih kerajaan, kita akan boleh mampu untuk bina negara ini. Saya percaya. Tu Awak sangatlah kau ah. by right tu. By right pun tidak, by left pun tidak, tak tahu kiri kanan. Awak sangatlah tu ah. Dan yang ini pula mengejek PMX mengenai T15 ini. Umum nak ambil cukai daripada golongan T15, top 15. Kita tanya dalam parlimen, apa definisi top 15? Patut PMX sebut pula, kita kurangkan daripada T15, kita dah turunkan kepada T10 dan kita akan tengok julat pendapatan dan kita akan tengok berapa banyak kita nak potong kerana orang kaya mesti menyumbang kepada orang miskin sesedara. Ini prinsip kita sesedara. Pala but kau lah. Bukan saya tiru dia, dia tiru saya.
Dia tiru saya. Bukan saya tiru dia. Tak tentu. Formula Nampak macam kenapa? ekonomi tak tentu. Subsidi. Ini mengenai subsidi yang gagal kononnya. Subsidi yang gagal. Dengar apa dia cakap. Semalam, 2 hari lepas, Menteri Ekonomi jawab di Parlimen, bila RON 95, subsidi ni akan ditarik balik. Macam mana kaedah orang nak beli minyak di stesen minyak? Kena guna MyCard. Nak guna MyCard tu guna sistem apa? Sistem padu. Sistem padu tu belum diuji lagi. Come on. Sistem padu sudah digunakan pakai, brother. Aku yang luar parlimen pun aku tahu. Jangan nak buat fitnah. Kau tak faham, kau nak buat fitnah. Ataupun kau buat saja-saja tak tahu. Dulu dia buat padu, habis berapa puluh juta. Lepas tu bila buat penyasaran subsidi, dia tak guna apa sistem padu tu. Dia pakai ambil lamsam, lepas tu dia bagi RM200 dekat setiap syarikat yang berdaftar dengan kerajaan. RM200 tu mana cukup? 2 hari habis 200 tu. Brother. 200 itu untuk menampung kenaikan diesel. Bukan untuk nak bayar diesel kereta lori yang kau dah pakai tu. Apalah kau ni? Lagi 28 hari nak pakai subsidi mana? Menyebabkan harga barang naik. Cakaplah betul. PH-BN. PH tu pun sebelum ni lawan BN. Lawan UMNO. Ini mengenai dinamik dalam politik. Kononnya sebelum ini PH dengan PAS, DAP, dan kemungkinan mereka akan bersama. DAP akan bersama UMNO. Buka balik semua ucapan pemimpin PKR, pemimpin DAP, semua kutuk UMNO. Hari ni duduk sebelah. Dalam Dewan Rakyat duduk sebelah-sebelah. Boleh berkawan. Okey, hampa pun dulu yang presiden hampa tu bagi amanat boleh buat dalam kerajaan 3 bulan. Dan sekarang ni juga masih tergedik-gedik untuk mahukan UMNO kembali. Dan dalam duk agak-agak dan dalam duk ajak-ajak UMNO masih lagi perkatakan dajal kepada UMNO. Apa kejadah ni? Hari ni PAS jadi pembangkang, berlawan dengan kerajaan. Boleh jadi selepas ni nanti PAS akan bergabung dengan mana-mana parti, akhir bentuk kerajaan. Ya. Sebelum ni macam tu. Sebelum ni PAS berkawan dengan DAP. Sebelum berkawan dengan DAP tu pun PAS tak setuju dengan DAP. Berkawan dengan DAP, lepas tu pisah DAP. Dan ini agak menarik mengenai kemungkinan DAP bergabung dengan PAS. Dia menganggap parti yang mewakili orang Melayu Islam yang terbesar di Malaysia ni tak ada parti lain melainkan PAS. Dan kalau PAS bergabung dengan DAP, kita boleh jadi kerajaan tanpa digugat oleh mana-mana pihak. Wow. Tu maksud dia. Saya rasa begitu. Ini susulan kononnya dia bersama ahli parlimen Bagan Liew Guan Eng berporak dalam Dewan Rakyat. Ini cerita dia kepada anak-anak muda di Rengit Johor. Sebab tu dia kata you PAS kena ubah pendekatan sikit, you tak boleh keras. You tak boleh cakap pasal Melayu saja, pasal agama, pasal apa. You kena ada toleransi sikit. Baru orang bukan Melayu boleh terima you. Saya pun kata, PAS sekarang paling ramai kita 43 seat. Sebelum ni tak dapat macam ni. Kita pun tak maulah nampak kita lekeh. Memang kita tak lekeh pun. Memang paling lekeh. Baik, saya nak sebut apa? Pada dalam kepala dia pun, dia fikir macam tu. Maknanya mungkin dia fikir dia nak bergabung dengan PAS. Overall lah, you dah dapat penghuni Melayu. You kena ada strategi. DAP nak bergabung dengan PAS. Dan ini seperti mana ditanya oleh Liew Guan Eng, bagaimana PAS sekarang ini sedang mengenepikan sokongan bukan Melayu. Apa yang patut PAS buat? Kita tackle pengundi-pengundi yang bukan Islam, bukan Melayu. Kalau you berterusan, you hanya fikir politik Melayu saja, you akan berterusan jadi pembangkang selama-lamanya. Dulu masa presiden dulu
PAS jadi kerajaan sebab dia pandai teka Melayu. Dia nak kata Tok Guru tak pandai lah tu. Memang tak pandai. Saya kata kat dia, Mimpi je. kita ada strategi. Saya tak boleh lah bagi tahu kat OIB. Kalau bagi tahu OIB jadi tragedi. Tu ayat Ustaz Idris Ahmad. Saya pun kata kat dia, you DAP, you pun ada strategi kan nak teka Melayu. Sebab tu you bagi tahu you punya ahli parlimen Bukit Mutajam, YB Steven Sim, pergi jumpa orang Melayu, pergi peluk makcik Melayu tu, pergi bagi hadiah tu, bagi hadiah ni, tu semua nak take care orang Melayu. Betul tak? Alah, itu sikit saja, ada banyak lagi kita plan. Apa gagal? Setiap bulan menarik, agak menarik mengenai penyertaan ahli-ahli baru PAS. Yang menarik pengakuan oleh Afnan sendiri bahawa anak-anak muda tidak berminat untuk menjadi ahli PAS. Hanya orang-orang senior tu. Dalam mesyuarat PAS Pusat kita lulus paling kurang 1,000 lebih orang ahli setiap bulan keahlian baru PAS. Esok saya tak tahu berapa ribu. 1,000 mesti ada punya. Dalam keadaan orang kata PAS ni sudah maksimum, tapi ahli PAS makin duk masuk. Cuma daripada ahli PAS yang ramai tu, yang muda mungkin tak ramai. Saya sebut tadi. Dan hang tak tahu, ramai ahli-ahli PAS yang sekarang ni yang ada ahli tak sokong PAS. Aku tahu ramai keluarga aku, kawan-kawan aku, ramai yang tak sokong PAS. Nama mungkin ada dalam ahli, begitu juga UMNO 3 juta ahli. Tapi tengok apa yang berlaku pada sokongan mereka pada PIU PRN. Lingkup. Apapun, kalau kita perhatikan Afnan Hamimi ni, yang kononnya yang Afnan Hamimi ni anak seorang imam besar ni, tidak sama dengan seorang anak imam. Kita tengok bagaimana ceramah dia dipenuhi dengan segala macam cacian, tuduhan kepada Perdana Menteri, juga tuduhan kepada parti-parti lawan pembangkang. Taklah, Ketua Pemuda PAS, orang kuat, pernah menjadi setiausaha politik Sanusi. Okey, apa komenlah mengenai brother ini. Saya tak larang nak komen. Asal macam nak. Okey, terima kasih kerana terus bersama saya, Halim Romli, dalam rancangan Hak Talk. Jangan lupa untuk bantu dana HRC melalui sumbangan Super Tank dan juga jadi ahli HRC. Juga sumbangan terus kepada akaun nombor yang bergerak kat bawah. Dan dulu doa saya untuk Hak Talk kali ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Wassalam.